Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-44 iaitu adabul muasyarah. Adabul muasyarati, adablah bahasa Melayu kita pun adab al-muasyarah, bersosial. Adab pergaulan. So macam mana seharusnya seorang muslim itu bersuluk ataupun beradab dalam pergaulan sehariannya. Usluk ma'an nasil adab. Tara minad dahril ajab. Uslub, salaka yasluku. Uslub asalnya mana? Ikutilah jalan. Salaka at-tariq. Salaka at-tariqa, ikut jalan. Kalau maknawi boleh juga bermakna berkelakuanlah. Laluilah jalan adab. Ataupun kita kata usluk ma'an nasil adab. Berkelakuanlah kamu dengan kelakuan yang beradab ma'an nasi, dengan manusia. Nescaya tara minad dahri al-ajab. Nescaya kamu akan melihat keajaiban tentang ad-dahri, tentang zaman. Asalnya al-ajaba dulu tu. Tara al-ajaba minad dahri. So usluk ma'an nasil adab, tara, nescaya kamu akan melihat keajaiban tentang zaman. Zaman itulah akan menunjukkan kepada kamu faedah kamu berkelakuan baik dengan manusia. Yang merupakan suatu keajaiban. Yang ni, tara ni asalnya tara itu kan. So jazam tu kerana jawab talab, kita panggil ni jawab kepada amar ni dia macam syarat. Syarat dengan jawab syarat. So sini kena jazam. Wala tutawil bin nashab. Tawala yutawilu, jangan kamu berlawan. Jangan kamu berlomba. Jangan kamu berlomba pada. Fi pun boleh guna, setengah guna fi untuk tawala yutawilu. Dan janganlah kamu berlomba pada harta. Nashab mana? Harta. Malun. Cuma kalau kita perincikan, dia mal lebih kepada mal harta yang tak bergerak lah. Bangunan, tanah. Kalau mal ni, dia lebih pada bergerak, duit. Secara spesifik lah. Tapi juga digunakan secara umum. Tak kira harta tu bergerak ataupun tidak bergerak. Semuanya dimati-matikan ni. Mati. Maknanya syair-syair yang diakhirkan dengan mati-mati. Walaupun asal dia sini, al-adabah gini kan. Tara al-ajabah. Yang ni sepatutnya bin nasabi. Tapi dimatikan tu kerana Meraihkan wazan syair. wala tufakhir. So jangan kamu berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam kebanggaan tentang keturunan. Bin nasab. Jangan kamu berbangga-bangga dengan nasab. Wal izzu fil amanah. Izzu banyak makna ini izzu. Izzu banyak makna. Kemegahan boleh, kemuliaan boleh. So kemuliaan itu ada pada amanah. Kekuatan itu ada pada amanah. Kemegahan itu ada pada amanah. So tak kuat kalau tak ada amanah. Satu-satu negara contohnya tak kuat kalau tidak ada amanah. Tak mulia seseorang itu kalau tidak ada amanah. Wal kaisu fil fatana. Al kais, ketajaman berfikir, ada pada fi al fatana, kekuatan akal. Fatana, kekuatan akal untuk berfikir. Nak tajam ni dia kena ada kekuatan akal, kekuatan minda. So maknanya kalau kita nak muasyarah tu kena ada amanah, kena ada kecerdikan. La tughdibil jalisah. Kalau kita berkawan, la tughdibi, jangan menjadikan al-jalis, rakan sembang kita, rakan yang duduk dalam majlis kita yang sentiasa datang kepada kita dan sembang-sembangan kita, kita panggil jalis. So jangan menjadikan rakan sembang kita menjadi marah. Jangan menjadikan mereka marah. Jangan membangkitkan kemarahan orang yang sentiasa duduk menjadi rakan perbualan kita.
Begitu juga la tuhishi. La tuhishil anis. Sebenarnya mati belakang ni kan sebab jazam lah. La tughdib. La tuhish. Au hasya yuhishu. Menjauhkan seseorang, memencilkan seseorang. So la tuhish, jangan pencilkan. Jangan jauhkan. Jangan menjadikan al-anis. Ni rakan juga, tapi rakan yang bersenda gurau dengan kita. Rakan rapat kita yang boleh kita bergurau senda dengan dia. So jangan kita menjadikan dia jauh. Menjadikan dia terpencil daripada kita. Wala tu hishil anisa. La tuksir. Jangan memperbanyakkan. Bertemu dengan alif lain hidup semua. Bagi bawah. La tuksiril itaba. Sini dia mula dengan alif. Semua alif. Ujung-ujung dia alif. Kalau dia mati balik. Jadi alif tu sebenarnya hakikatnya baris mati lah juga kan? Sebab alif ni mana ada baris. La tuksiril itaba. Jangan kamu memperbanyakkan celaan. Cela mencela. Kalau kamu, ini pun macam syarat juga. So kita panggil talab sini, talab. So jawab syarat dia di sini. Kalau kamu memperbanyakkan celaan, nescaya tunaffir, kamu akan menjadikan sahabat-sahabat melarikan diri. Naffara yunaffiru, menjadikan orang melarikan diri. Tunaffir, nescaya kamu akan menjadikan orang melarikan diri daripada kamu. Yang ini sini ialah sahabat-sahabat kamu, al-ashaba. Fakasratu kana sini. Fakasratul mu'atabati, kerana banyaknya mu'atabah. Tegur menegur ni secara tak berlapik. Mu'atabah. Celaan, kasar sikit celaan, tapi teguran. So teguran tu yang mengguris hati. Teguran yang kasar ni akan tad'u ilal mujanabah. Akan membawa kepada. Asalnya akan mengajak kepada. Juga digunakan dengan makna akan menyebabkan. Tad'u ila, menyebabkan al-mujanabah. Menyebabkan Penjauhan seseorang. Menyebabkan kamu menjauhkan orang. So nombor 4 dia al-mujanabah, al-ib'ad anisyai. So akan tad'u ila al-mujanabah, akan membawa kepada Seseorang menjauhkan dirinya daripada kamu. fakasratul mu'atabah, banyak tegur menegur yang tidak berlapik, yang kasar, akan tad'u ilal mujanabah, akan membawa kepada melarikan diri, menjauhkan diri. Wa in halalta, halla yahullu, menduduki satu tempat, halla yahullu. Jika kamu duduk, jika kamu mengambil tempat dalam satu majlis, majlisah, asalnya majlisan, tapi ni nak raikan Wazan syair baca. majlisah, baina saratin, di antara orang-orang yang mulia. Asalnya sariyun, jamak dia asriyah ataupun sarah, orang-orang yang mulia. Antara orang-orang yang mulia di kalangan pembesar-pembesar, ru'asa. Jika Kamu mengambil tempat dalam satu majlis, di dalamnya, maknanya kamu duduk di antara orang-orang yang mulia, di kalangan pembesar-pembesar, maka faqasid, maka hendaklah kamu cari. Kamu cari ridha al-jamaah. Cari keredaan kelompok itu. Jadi kamu nak jadi macam mana? Kamu kena jadi seorang budak yang taat. Kun wa kun. Dan jadilah kamu gulamat ta'ati. Nah, ini habis dengan bagi bawah pula semua. Ridha jama'ati. Wa kun gulamat ta'ati. Jadilah kamu budak yang taat. Dan kamu katakan, kalau kamu bercakap, katakan. Wa kul minal kalam. Ini tafsir je, min bayaniyah. Asalnya, wa kul ma raqa. Katakan sesuatu yang raqa, sesuatu yang menakjubkan,
menakjubkan kepada majlis itu, al-maqam. Maqam juga boleh makna majlis tadi, macam majlis tadi, ataupun makna kedudukan. Sesuatu yang menakjubkan kedudukan. Sebab raqa ni dia pakai B kan, macam bawah tu dia tulis. Raqa pakai B. Makna menakjubkan sesuatu. Jadi, katakan sesuatu yang menakjubkan kedudukan. Kedudukanlah, kedudukan orang yang ada situ, orang yang mulia belakang, kedudukan macam tu. Ataupun maqam maknanya isi makan majlis yang menakjubkan majlis tu. Seperti karaik, isim fa'il kepada raqa. Karaikil ash'ari, seperti syair-syair yang menakjubkan. Ini kita panggil idhafah sifat kepada mausuf. Asalnya ialah ka-ash'ari ar-ra'iqah. Panjanglah pula. Sini masuk alif lam dah. Okey, tambahan lagi ada alif lam pula. Kemudian kena tambah ta pula. So bila lafaz tu panjang, dia tak Jadi ringan. So nak ringankan, kurangkan dia punya huruf. So kita tukar position. Jadi ra'iqul ash'ar. kita tak sebut ra'iqatul lah sebab tak wajib mutabakah sifat mausuh lah bila kita letak depan. Masuk ka tu jadi karaikil ash'ari. So di antara faedah idhafatus sifat ila mausuf ialah meringankan kelancaran lidah. Satu lagi di antara faedah idhafah sifat kepada mausuf ialah kekuatan tadi. Hubungan di antara ra'iq dengan ash'ar. Sebab kalau idhafah ni dia tak boleh terpisah. Seolah-olah macam syair itulah syair yang betul-betul menakjubkan, tak boleh berpisah langsung. Tapi kalau kita buat gini kan, kata sifat ni boleh pisah. Sini ada, kita nak masukkan sesuatu, sini boleh lagi. Kalau idhafah misalnya, so kita boleh asingkan, jauh kan misalnya, Baitu Muhammadin kata sifat di belakang ni. Al-Kabir. Baitu Muhammadin Al-Kabiru. So kata sifat di belakang, dipisahkan oleh mudhafu ilaih. Tapi kalau idhafah kan, kita tak boleh letak kata sifat. Apa-apa pun tak boleh jadi pemisah. So kekuatan dia tu, hubungan tu Macam satu kalimah. seperti syair-syair yang menakjubkan. Maknanya kata-kata kamu tu seperti syair yang menakjubkan. Wa tayyibil akhbar. Dan seperti al-akhbar, berita-berita yang sedap didengar oleh telinga. At-tayyib. Yang ini pun sama je, idhafah sifat ila mausuf. Watruk, dan tinggalkan kalam as-safalah. Kalam, kata-kata orang-orang yang hina, orang yang rendah martabahnya. Nombor dua tu safilun, jamak dia safalah. Orang yang tak elok akhlaknya. Tinggalkan kalam-kalam, tinggalkan kata-kata orang yang tak elok akhlaknya. Orang yang rendah. Akhlaknya. Dan tinggalkan watruk wan nuqata al-mubtazalata. Dan juga kata-kata ni. Kata-kata yang mubtazalah. Nukat-nukat ni ialah kata-kata yang berbekas. Yang berbekas. Dalam hatilah. Orang kata tu kita berbekas. Satu nukat-nukat ni ialah poin-poin. Itu bukan sini. Senukat di sini yang nukat-nukat ialah kata-kata yang berbekas tapi kata-kata tu mubtazalah. Yang merosakkan reputasi. Kata-kata yang merosakkan reputasi kita. Maknanya kalam kita tu kalam yang ataupun yang tafih. Kata yang tafihatun. Tafih ni benda yang remeh. Kata-kata yang remeh. Al-mubtazal ni dia banyak guna lah. Uslub, kata uslub yang mubtazal. Uslub yang remeh. Tak ada nilai. Kalau pakaian kita mubtazal, saubul mubtazal. Pakaian yang dipakai oleh buruh-buruh kasar tu kan. Maknanya pakaian yang kasar. So nombor 3 tu dia kata, an-nukat ialah ayat yang menyentuh hati.
Imbisat. Kita dengar dia tu dia ceria lah. Sukalah dengan imbisat. Tapi dia tak ada nilai. Kita kata gurau-gurau bodoh. Gurau bodoh. Kata-kata bodoh, gurau-gurau bodoh. Bubuhlah apa-apa ataupun kita kata kata-kata yang tidak cerdik. Kata-kata yang tidak cerdik. Nukat al-mubtazalah. Kata-kata yang tidak cerdik ataupun kata-kata ungkapan-ungkapan yang remeh-temeh. Yang merosakkan reputasi seseorang. Tapi sedap didengari. Wala takum milhahan. Wala takum milhaha. Jangan kamu jadi orang yang degil. Wajtanib. Hendaklah kamu menjauhi. Bertemu dengan alif lah hidupkan. Wajtanabil mizaha. Bergurau senda. Kerana fakasratul mujuni. Kerana banyaknya bergurau senda yang melampau. Yang tak ada rasa malu. Ialah sejenis nau'un minal jununi. Sejenis al-junun. Sejenis kegilaan. Al-mujun buat perkara yang lara, yang tidak berfaedah. Seorang yang tenggelam dalam perkara yang tak berfaedah. Dia panggil mujun juga. Mujun. Dia tenggelam dan dia tak hirau orang. Dia buat perkara yang tak faedah dan dia tak menghiraukan orang. Dia tak ada malu. Dia tak peduli apa orang nak kata. So kalau kita ikut atas ni maknanya gurau senda lah kan. Fakasratu maka kerana banyaknya gurau senda yang melampau, yang gurau senda yang tak ada rasa malu ialah sejenis kegilaan. Nau'um minal junun. Kata-kata semua ni kemungkinan Maulana Abu Hassan Ali An-Nadawi ni ambil daripada beberapa kitab adab dan dikumpulkan tak setempat, termasuklah kitab Majanil Adab fi Hadaiqil Arab. Sebab bila kita tengok dalam kitab tu memang adalah petikan-petikan ni. Wallahu a'lam bis-shawab.